أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين في أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. أما بعد. Alhamdulillah, pada hari ini kita dapat berkumpul lagi untuk meneruskan pengajian Matan Safinatun Najat dan untuk mengkhatamkannya insya-Allah. Pada minggu lepas kita berhenti pada awal bab yang menerangkan kitab yang menerangkan tentang kitab Shaum. Akan tetapi saya melihat apabila saya masuk pada minggu lepas tentang awal kitab Shaum, saya ada sedikit perbahasan yang perlu untuk diperbahaskan ataupun dibincangkan sebelum kita meneruskan pembacaan kitab. Sebelum perkara yang pertama adalah kitab Shaum, kitab yang menerangkan tentang puasa. Puasa ini, dalil yang menunjukkan wajibnya puasa adalah seperti mana yang telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah, "Faman syahida minkumus syahra falyasum." Faman syahida minkumus syahra falyasum. Maka dalil yang menunjukkan bahawa puasa ini adalah wajib, ulama usul mengatakan lamul amri. Lamul amri ini menunjukkan kepada wujub, menunjukkan kepada wajib. Walaupun lamul amri ini bukanlah bukanlah satu sirah amar. Sirah amar secara umumnya bermaksud if'al. Di sini lamul amri pun juga menunjukkan kepada wajib, tadullu 'alal wujub. Sebelum tu kita harus ketahui bahawa ayat yang sebelum yang telah disebut dan yang di atas sebelum disebutkan faman syahida minkumus syahra falyasum, iaitu ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayat ini bukanlah ayat yang menunjukkan kepada kefarduan puasa, akan tetapi ayat yang kedua seperti mana yang telah disebutkan oleh kebanyakan ulama. Yang ini sebab seperti mana yang kita tahu, puasa ini adalah di antara syariat man qablana. Syariatu man qablana, iaitu syariat-syariat yang telah disyariatkan kepada umat yang terdahulu dan dibawakan juga, ditaklifkan juga, dipertanggungjawabkan juga ke atas syariat umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah Allah menyebut ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum, seperti umat-umat terdahulu, la'allakum tattaqun, semoga kamu bertakwa. Semoga kamu bertakwa ini ulama mengistinbatkan di sini bahawa ini adalah tujuan maqasid daripada puasa. Semoga kita mendapat darajat satu daripada itu, darajat takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan pada awal puasa ini apabila disyariatkan, puasa ini tidaklah wajib. Tidaklah wajib ke atas semua orang Islam. Barang siapa yang tak mampu untuk melakukan puasa, kalau dia tak nak puasa, dibolehkan ke atasnya untuk membayar fidyah. Membayar fidyah untuk memberi makan kepada orang miskin. Ini perkara yang pertama, pada awalnya diturunkan, diwajibkan puasa. Perkara yang pertama, hukum yang pertama yang diturunkan. Selepas itu hukum ini dinasahkan dengan ayat faman syahida minkumus syahra falyasum, yang mana hukum yang tidak wajib ini seperti mana yang telah disebutkan tadi, la'allakum tattaquna ayyaman ma'dudat. Dan ayyaman ma'dudat ini menunjukkan kepada puasa itu wajib pada hari-hari yang tertentu, iaitu pada bulan Ramadan, bukanlah pada bulan Syawal, bukanlah pada bulan Syaban. Ayyaman ma'dudat menunjukkan kepada puasa yang diwajibkan itu adalah pada bulan Ramadan. La'allakum tattaquna ayyaman ma'dudat.
faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin atau fidyatun ta'amu miskin wa 'alal ladzina yutiqunahu, bagi orang yang mampu untuk berpuasa, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin, barang siapa yang tidak mampu untuk berpuasa, dia nak beri fidyah, dibolehkan ke atasnya fidyatun ta'amu miskin. Bagi orang yang musafir, bagi orang yang berpuasa, bagi orang yang tidak mahu berpuasa, dibolehkan ke atasnya fidyatun ta'amu miskin, membayar fidyah. Apa fidyah tersebut? Ta'amu miskin, memberi makanan kepada orang miskin. Wa man tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah. Di sini menunjukkan bahawa puasa pada awalnya tidak diwajibkan. Maknanya siapa yang nak puasa, siapa tak nak puasa, dibayar fidyah. Tapi Allah sebut ni, faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah. Barang siapa yang tatawwu', nak berpuasa, bahawa itulah sebaik daripada dia membayar fidyah. La'allakum ta'lamun, semoga-moga engkau mengetahui. Dan datang seluruhnya ayat seluruhnya, syahr ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkumus syahra, barang siapa melihat genapnya, sempurnanya, contohnya sempurnanya Syaban 30 hari, falyasum, lamul amr menunjukkan kepada wajib. Wa man kana maridan, barang siapa yang sakit, au ala safarin, dia sedang bermusafir, wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra, maka di atas jika dia untuk qada. Dan Allah menyebutkan lagi sebab apa Allah mendatangkan bagi orang yang musafir dan orang sakit ini dibolehkan untuk dia qada adalah untuk tarkhis, rukhsah, untuk rukhsah keringanan dalam agama. Sebab tu di situ Allah sebut sebab tu, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah inginkan kepada kamu satu benda yang kemudahan. Allah tidak mensyariatkan dalam agama itu dalam benda yang kesusahan. Ini menunjukkan bahawa puasa itu rentetan macam tu. Dengan ayat turunnya faman syahida minkumus syahra falyasum, maka diwajibkan ke atas semua orang untuk berpuasa. Tidak ada pilihan lagi, tidak ada takhir, tidak ada dibolehkan. Akan tetapi dibolehkan untuk tidak berpuasa kepada dua sahaja disebutkan di situ, bagi orang yang musafir dan orang yang sakit. Pada minggu lepas kita dah masuk sedikit tentang fasal yang pertama tentang kitab puasa ni. Dia menyebutkan yajibu saumu Ramadan bi ahadi umuril khamsah, diwajibkan. Kita dah baca minggu lepas, kan, tapi saya perlu untuk terangkan lagi. Diwajibkan untuk berpuasa jika seorang ini ada jumpa salah satu daripada 5 perkara ini, diwajibkan ke atasnya untuk berpuasa. Maksudnya kalau dah cukup dengan satu perkara ini ada padanya, terlekat padanya, berlaku padanya, diwajibkan ke atasnya untuk berpuasa. Tidak perlu untuk mengumpulkan 5 perkara ini, cukup hanya satu perkara dengan daripada 5. Yang pertama, bikamali sya'bana 30 yawman, jika sempurnanya 30 hari, contoh malam ini malam ke-30 Syaban, maka diwajibkan esoknya ke atasnya untuk berpuasa di bulan Ramadan. Dan seterusnya, wasaniha bi ru'yatil hilal fi haqqi man ra'ahu wa in kana fasiqan. Dan syarat yang kedua, diwajibkan berpuasa ke atas orang itu barang siapa yang nampak hilal. Ini anak bulan ini kerana hilal ini sedikit faedah dalam bahasa Arab. Dalam bahasa Arab ni kita ada hilal, kita ada qamar, kita ada badar. Hilal ini istilah anak bulan yang zahir pada malam pertama, malam kedua dan malam ketiga, dipanggil hilal, anak bulan. Sebab anak bulan ni bukanlah ada daripada bulan Ramadan saja, bulan Syawal, setiap bulan anak bulan adalah bila peredaran bulan tersebut. Anak bulan, kalaulah malam pertama, malam kedua, malam ketiga, orang Arab akan memanggil hilal, istilahnya hilal. Malam keempat sampai dah malam ke-12 ataupun malam ke-11, ini dipanggil qamar. Malam ke-13, 14, 15, malam ini dipanggil badrun. Malam ini dipanggil badrun.
Di sini biru'yatil hilal diwajibkan ke atas orang itu bila dia nampak anak bulan ke atasnya untuk berpuasa. Contoh, walaupun dalam satu negeri tersebut dia seorang saja yang nampak anak bulan, orang lain tak nampak, diwajibkan ke atasnya untuk berpuasa, bukan orang lain. Bukan orang lain, ke atasnya untuk wajib untuk berpuasa. Contohnya seorang tu dia duduk di atas bukit yang tinggi, dia nampak anak bulan. Orang yang dia seorang je duduk di satu kawasan tu, bukit yang tinggi. Di bawah pegunungan masyarakat duduk. Masyarakat tak nampak sebab dilindungi awan pada contoh malam tu. Dia nampak hilal, diwajibkan ke atasnya untuk berpuasa walau kana fasiqan, walaupun orang yang menampak hilal tersebut orang yang fasik. Maksudnya orang yang fasik ni orang tinggal solat, orang yang melakukan maksiat dan sebagainya. Walaupun dia nampak, ke atasnya hukum wajib ke atasnya untuk berpuasa. Dan yang ketiga disebut di sini bisubutihi fi haqqi man lam yarahu bi adli syahadatin. Perkara yang ketiga diwajibkan ke atas orang untuk berpuasa jika datangnya seorang yang adil. Seorang yang adil, maksud orang yang adil ni tidak pernah dituhmahkan dengan menipu. Maksud orang yang adil ni kebanyakan amalan dia adalah taat dia lebih banyak daripada amalan yang buruknya. Dan orang yang ini dia datang memberitahu, contohnya ketua kampung ataupun beritahu kepada majlis agama sekarang ni, dia kata aku bersaksi bahawa aku nampak anak bulan. Oleh yang demikian, bila dia kata aku bersaksi aku nampak anak bulan, orang yang mendengar tersebut diwajibkan ke atas dia berpuasa. Jika orang yang memberitahu tersebut, orang yang nampak anak bulan tersebut menjadi orang yang bersaksi tentang dia menampak anak bulan itu orang yang adil, maka diwajibkan ke atas orang yang mendengar tersebut orang yang berpuasa. Di sini tak cukup jika datang seorang yang bersaksi bahawa dia nampak anak bulan, dia adalah orang fasik, tak boleh. Diwajibkan ke atasnya orang yang adil. Orang yang fasik, apabila dia melihat sahaja anak bulan, diwajibkan ke atasnya, dan dia tidak boleh untuk menjadi saksi untuk menyaksikan bahawa dia telah nampak anak bulan. Dan seterusnya, bi ikhbari adli riwayatin mawthuqin sawa'un waqa'a fil qalbi sidquhu am la aw ghairu mawthuqin bihi in waqa'a fil qalbi sidquhu. Dan juga perkara yang keempat diwajibkan ke atas orang itu berpuasa jika diberitahu kepadanya tentang masuknya bulan puasa dengan orang yang dipercayai pengkhabarannya. Contoh pada zaman sekarang, kita tak tahu satu puasa, tahu puasa ke tak, kita tengok TV lah, pengisytiharan puasa, malam esok puasa ataupun tidak. Yang memberitahu tersebut mestilah orang yang mawthuqun bihi, orang yang dipercayai lah tentang beritanya. Dia bukan saksi. Contohnya saksi datang ke majlis agama pun buat pengisytiharan dalam TV contohnya. JAKI pun membuat pengisytiharan dalam TV. Maka dengan berita orang yang dipercayai tersebut, diwajibkan ke atas kita untuk berpuasa. Dan sebab yang kelima diwajibkan ke atas kita bi dhanni dukhuli Ramadan, dengan dhan, iaitu 80% kita rasa kita bulan puasa sudah masuk. Ini contohnya ketika mana sebab bagi orang yang berijtihad. Contohnya ketika mana seorang itu dia di penjara, contohnya penjara di bawah tanah, tak nampak anak bulan, tak ada radio, tak ada TV, duduk dalam penjara, lokap. Jadi diwajibkan ke atasnya untuk berijtihad, untuk cuba untuk berijtihad bila masuk bulan puasa. Kalau dia rasa 80% dia rasa esok ni puasa, maka diwajibkan ke atasnya puasa. Selepas dia berijtihad, jika ijtihad dia tidak betul, maka hari yang dia puasa tersebut, dia berijtihad, contohnya dia berijtihad esok puasa, sedangkan esok sudah hari yang kelima dah puasa, diwajibkan ke atas dia untuk mengqadha puasa-puasa yang lepas. Ini 5 perkara yang diwajibkan ke atas orang itu puasa apabila dia mendengar satu berita tersebut.
Seterusnya kita masuk kepada fasal yang seterusnya. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid darain amin. Syurut sihhatihi arba'atu asya'a. Islamun wa aqlun wa naqa'un 'an nahwi haidin wa 'ilmun bi kaunil waqti qabilan lis-shaumi. Tadi kita membahaskan tentang waktu bila diwajibkan ke atas orang tu berpuasa. Sekarang syarat ke atas orang tu diwajibkan sahnya puasa orang tersebut. Maksudnya jika tidak ada 4 syarat ini, maka tak sah ataupun tidak diiktibarkan, tidak ada guna ke atasnya orang tu berpuasa. Yang pertama, Islam. Jadi oleh yang demikian, bila seorang tu adalah kafir dengan jenis-jenisnya lah, harbi ataupun kafir zimmi dan sebagainya, tidak diwajibkan ke atasnya puasa. Jika dia berpuasa, maka puasanya tidak dikira. Dan seterusnya aqlun, yang berakal. Sebab ulama mengatakan manatut taklif aqlun. Sebab seorang itu ditaklifkan daripada Allah Subhanahu Wa Taala sebab dia berakal. Manatut taklifi aqlun. Ini kaedah. Manatut taklifi aqlun. Iaitu seorang tu dipertanggungjawabkan untuk ditaklifkan dengan solat, zakat, haji dan sebagainya sebab dia mempunyai akal. Oleh yang demikian, jika seorang yang gila berpuasa, maka puasa dia tersebut tidak sah ataupun tidak dikira lah. Walaupun dia puasa, maka dia tidak diwajibkan ke atasnya untuk berpuasa. Dan seterusnya wa naqa'un 'an nahwi haidin, iaitu suci daripada haid, dan tambahkan sikit haid dan nifas. Janganlah faham pula apa yang suci daripada haid dan jika ada nifas diwajibkan ke atasnya puasa. Perempuan yang ada padanya darah nifas tidak diwajibkan ke atasnya untuk berpuasa. Tak sahlah dia punya puasa, tidak disyaratkan ke atasnya untuk berpuasa. Dan seterusnya wa ilmun bi kaunil waqti qabilan lis-shaumi, dan dia mengetahui bahawa waktu tersebut sudah masuk pada waktu puasa. Ini 4 syarat yang diwajibkan ke atas orang itu untuk berpuasa. Seterusnya kita akan masuk syarat wajib. Tadi kita masuk syarat sah puasa. Sekarang kita masuk kepada syarat wajib berpuasa. Kita baca sama-sama. Faslun syurutu wujubihi khamsatun. Islamun wa taklifun wa itaqatun wa sihhatun wa iqamatun. Sebab syarat sah ini tak sama dengan syarat wajib. Boleh ada orang dia mencukupi syarat sah, akan tetapi tidak diwajibkan ke atasnya berpuasa. Contoh, orang yang bermusafir. Contohlah jika orang bermusafir tersebut dia adalah orang Islam dan berakal, suci daripada haid dan nifas, dan masuk padanya, dia tahu bahawa bulan tersebut adalah bulan Ramadan, sah ke atasnya untuk berpuasa. Tapi bukanlah wajib ke atasnya untuk berpuasa. Bukan wajib ke atasnya untuk berpuasa. Di sini kita bahaskan syarat wajib. Tadi syarat sah berpuasa tersebut. Maknanya kalau orang yang berpuasa, orang dalam keadaan musafir, kalau dia nak berpuasa, sah. Maknanya diterima Allah Subhanahu Wa Taala. Akan tapi tak diwajibkan ke atasnya berpuasa. Di sini syarat wajib di sini apakah disebut sini? Yang pertama Islam. Disebutkan di sini ialah Islam yang pertama. Oleh yang demikian, ulama mengatakan tidak diwajibkan ke atas orang yang asalnya kafir. Oleh yang demikian, bila tidak diwajib, apa syarat yang wajib adalah Islam. Oleh yang demikian, secara mafhum mukhalafahnya, orang yang bukan Islam tidak diwajibkan ke atasnya untuk berpuasa. Oleh yang demikian, natijahnya orang yang asalnya Islam, lepas tu dia murtad sebab dia asalnya Islam, diwajibkan ke atasnya Islam, walaupun diwajibkan ke atasnya puasa, walaupun dia sudah bukan Islam, dia sudah murtad,
hukum ke atas dia adalah diwajibkan ke atasnya berpuasa. Sebab dia asalnya Islam. Berbeza orang asalnya kafir. Orang kafir tidak diwajibkan ke atas berpuasa. Akan tetapi bila orang Islam, lepas tu dia murtad, dia mengiklankan bahawa dia bukan Islam, masuk bulan puasa, diwajibkan ke atasnya berpuasa. Hukum ditaklifkan, dipertanggungjawabkan ke atasnya berpuasa, walaupun dia sudah mengklaim dia bukan Islam. Sebab dia bukan kafir dari segi asal. Sebab dia asalnya Islam, lepas tu dia murtad. Seterusnya syarat yang kedua adalah at-taklif, iaitu orang yang dipertanggungjawabkan. Yang maksud di taklif ini, dipertanggungjawab di sini adalah al-bulugh wal aqlu, orang yang baligh dan orang yang berakal. Oleh yang demikian tidak diwajibkan orang yang tidak baligh, iaitu kanak-kanak, dan tidak diwajibkan ke atas orang yang tidak berakal, iaitu orang gila. Syarat yang ketiga iaitu al-itaqah, berkemampuan. Orang yang berkemampuan untuk berpuasa. Oleh yang demikian, ataupun sebelum tu, kemampuan di sini ulama membahagikan kepada dua. Yang pertama hissan, yang kedua syar'an. Yang pertama hissan maksudnya kemampuan dari segi fizikal, dan yang kedua kemampuan dari segi syarak. Apakah yang dimaksudkan kemampuan dari segi fizikal? Kemampuan daripada fizikal ini orang yang sihat, bukan orang yang sakit. Kemampuan dari fizikal orang yang muda, bukanlah orang yang tua. Kadang-kadang orang tua ni apabila dia berpuasa, dia tak mampu untuk menahan lapar tersebut, yang mana di situ dia tak ada itaqah, tidak ada kemampuan, tidak diwajibkan ke atasnya untuk berpuasa jika dia tidak mampu. Kebanyakan orang dah umur 80 tahun, 90 tahun, ada setengah daripada orang mampu. Jadi kalau orang tidak mampu daripada orang tua, maka tidak diwajibkan ke atasnya untuk berpuasa, sebab tidak ada padanya syarat wajib, iaitu al-itaqah, kemampuan. Begitu juga orang yang sakit. Orang yang sakit yang tidak mampu. Tapi kalau batuk sakit juga, tapi mampu untuk berpuasa. Di sini ulama mengatakan orang yang sakit la yurja bur'uhu, orang yang sakit yang tidak orang kata apa? Yang sakit yang tidak akan sembuh. Penyakit yang kronik yang tidak, orang kata bukan sembuh dalam tempoh yang terdekat, contohnya dalam tempoh sebulan dalam bulan puasa tersebut. Penyakit yang kronik yang tidak membolehkan ke atasnya puasa, maka dia tidak ada pada syaratnya itaqah, iaitu kemampuan dari segi fizikal. Adapun kemampuan yang kedua yang dinamakan sebagai kemampuan dari segi syarak, di sini adalah orang yang tidak ada padanya, perempuan yang tidak ada padanya darah haid dan nifas. Walaupun dia mampu dari segi fizikal, perempuan yang ada padanya haid dan nifas, akan tapi dia tersebut, beliau tidak mampu dari segi syarak. Sebab tu saya sebut tadi, kemampuan ada pada dua perkara, al-itaqah hissan wa syar'an, dari segi fizikal dan segi syarak. Dari segi syarak ni orang yang sepi, perempuan yang sepi daripada nifas dan haid. Dan yang ketiga, yang keempat iaitu rabi'uha as-sihhatu, iaitu kesihatan, yang sihat dan afiat. Oleh yang demikian tidak diwajibkan ke atas orang itu yang sakit, orang yang sakit untuk berpuasa. Seperti mana yang sebut tadi, kalaulah kita batuk sakit juga, apakah had border yang diletakkan oleh ulama orang yang sakit yang dibolehkan ke atasnya untuk meninggalkan puasa? Di sini ulama mengatakan di antara bordernya, di antara had yang diletakkan ulama, dia kata fala yajibu 'alal maridi maradan yubihu tayammum. Tidak diwajibkan ke atas orang itu berpuasa jika dia sakit yang mana sampai dah sakit dia dibolehkan ke atasnya untuk bertayamum, tidak mampu untuk menggunakan air untuk berwudu. Kalau orang yang sakit sampai tahap bertayamum untuk berwudu, maka penyakit itu ada, orang kata apa, sudah kronik lah, sudah kronik. Ini had yang telah diletakkan ulama. Akan tetapi untuk menetapkan kemampuan secara sihat, secara tetapnya, kita boleh tahu sendiri. Diri kita ni kita tahu sendiri takat mana kemampuan yang kita boleh puasa ataupun tidak.
Ini border yang telah diletakkan, had yang telah diletakkan oleh ulama. Seterusnya, khamisuha al-iqamah, iaitu orang yang bermustautin, yang beriqamah, iaitu terkeluarlah orang yang bermusafir, tidak diwajibkan ke atasnya untuk berpuasa. Dengan syarat pemusafiran tersebut adalah pemusafiran yang wajib ataupun sunnah atau yang mubah, yang dibolehkan. Akan tetapi kalau dia bermusafir untuk berzina contohnya, bermusafir untuk minum arak contohnya, bermusafir benda-benda yang haram, diwajibkan ke atasnya untuk berpuasa. Tidak boleh untuk ke atasnya untuk buka puasa. Sebab tu disebut sini safaran tawilan mubahan, yang mubah, yang dibolehkan dalam syarak. Oleh yang demikian, diwajibkan ke atas seorang itu untuk qada bagi orang yang murtad dan orang yang haid wal nufasa, orang yang perempuan yang haid dan ada padanya nifas. Dan sebab ke atas mereka di sini walaupun tidak mencukup syarat, akan tetapi diwajibkan ke atas mereka untuk qada. Akan tetapi la 'alal kafir al-asli, tidak diwajibkan untuk qada ke atas orang yang kafir asal, was-sabi, kanak-kanak, wal majnun, dan orang yang gila sebab tak cukup padanya syarat. Setengah orang yang syarat-syarat wajib puasa ni yang disebutkan 5 tadi, ada orang yang tak cukup syarat. Kita tengok orang yang murtad, orang yang haid, nifas, kafir, kanak-kanak dan orang gila ini tak cukup syarat kepada mereka untuk berpuasa. Tidak diwajibkan ke atas mereka puasa. Setengah daripada mereka tidak diwajibkan, tapi ke atas mereka untuk qada. Setengah daripada tidak diwajibkan ke atas mereka untuk qada. Yang diwajibkan qada iaitu orang yang murtad, haid dan nifas, dan tidak diwajibkan qada orang yang kafir asal, sabi, budak-budak, dan orang yang gila. Seterusnya kita masuk kepada arkanuhu, iaitu rukun-rukun puasa. Faslun, arkanuhu thalathatun, niyatun laylan likulli yawmin fil fardi, wa tarku mufattirin dhakiran mukhtaran, ghaira jahilin ma'dhurin, wa sa'imun. Adapun rukun-rukun puasa ini ada padanya 3. Yang pertama, niyatun lailan likulli yawmin fil fardi, berniat pada malam hari pada setiap hari puasa tersebut. Iaitu diwajibkan ke atas orang mukallaf tersebut apabila masuknya bulan puasa, dia niat untuk berpuasa pada setiap malam. Oleh sebab itulah kita tengok masyarakat kita di Malaysia, selepas solat tarawih kita akan berniat sama-sama, nawaitu sauma ghadin an adai fardhi syahr ramadan hadhihi sanati lillahi ta'ala. Ini adat ini kalau kita lihat adalah diinterpretkan daripada kita punya mazhab Syafi'i. Qaul daripada mazhab Syafi'i, bukanlah datuk nenek kita dahulu mengada-adakan adat ini. Ini menunjukkan saqafah dan culture. Ini menunjukkan bahawa culture apa yang ada dalam mazhab Syafi'i. Akan tetapi ulama mutaakhirin yang akhir-akhir ini, ulama mazhab Syafi'i membolehkan ke atas seorang itu untuk mentaklid mazhab Maliki, untuk berniat pada awal bulan Ramadan niat puasa 1 bulan. Semoga-moga supaya jika dia terlupa untuk berniat pada setiap malam, bukan bila kita berniat dengan mentaklid mazhab Maliki ini, kita niat pada awal, nawaitu siyama ataupun nawaitu sauma syahr Ramadan, syahr Ramadan kamilan, sempurnanya 1 bulan puasa, kerana Allah lillahi ta'ala. Aku niat untuk berpuasa 1 bulan Ramadan pada awal, pada malam esoknya puasa. Dituntut ke atas kita supaya kalau kita lupa, contohnya hari ke-5 sibuk ada exam, contohnya dalam bulan puasa exam, duk study sampai lupa, bangun subuh sahur lupa nak niat, malam lupa nak niat,
Jadi semoga-moga niat yang mentaklidkan mazhab Maliki ini memberi syafaat supaya tidak untuk, kalaulah kita tak berniat untuk berpuasa 1 bulan, jika malam tersebut kita tak berniat, diwajibkan ke atas kita untuk qada sebab kita tidak niat puasa tersebut. Oleh yang demikian, diwajibkan ke atas orang untuk niat pada malam hari. Dan berbezanya puasa yang wajib dengan puasa yang sunat. Puasa yang wajib dengan puasa yang sunat. Puasa yang sunat ini dibolehkan untuk berniat selagi mana tidak masuk waktu zawal, iaitu tengah hari. Contoh esok, contoh hari ini semalam kita niat nak puasa sunat, tak tahu nak puasa ke tak. Pagi tadi bangun pukul 8, oh tak makan lagi. Pukul 9 tak makan lagi, oh niatlah untuk puasa teruskan. So dibolehkan, sah kita punya puasa sunat. Akan tetapi kalau dah tengah hari, dah pukul 3 dah tak makan lagi, oh aku niat nak puasa, tak sah kita untuk kita puasa sunat, sebab dibolehkan sampailah zawal saja, sampailah waktu tengah hari. Kalau dah lepas waktu tengah hari, tidak boleh untuk kita niat. Begitu juga niat ini samalah. Kalau kita nak niat, maksud puasa sunat, puasa sunat-sunat yang biasa, Isnin, Khamis, ataupun 6 Syawal, ataupun puasa hari Arafah, Tasu'a, Ashura dan sebagainya, niat ini diboleh sehinggalah sebelum masuk waktu tengah hari. Berbeza dengan puasa wajib. Puasa wajib diwajibkan ke atas orang tersebut niat pada malam harinya. Seterusnya rukun kedua, tarku mufattirin dzakiran mukhtaran ghaira jahilin ma'dhurin. Rukun yang kedua adalah meninggalkan benda yang membatalkan puasa dalam keadaan zakiran, dalam mengingati, mukhtaran iaitu tidak dipaksa, ghaira jahilan, tidak jahil tentang perkara tersebut, ma'dhurin, kejahilan yang diterima. Ini syarat-syarat berpuasa. Perlulah atas seorang berpuasa tersebut meninggalkan benda-benda yang dapat membuka puasa, membatalkan puasa, seperti melakukan hubungan suami isteri, wal istiqa'ah, buat-buat nak muntah, wa isalul aini ila ma yusamma jawfan, masukkan satu perkara dalam jawf, dalam rongganya, min badani halau kaunihi dzakiran, dalam keadaan memasukkan badan dalam rongganya dalam keadaan dia sengaja. Kalau dalam keadaan tak sengaja, nanti akan dibahaskan pada pembahasan yang sebentar lagi. Memasukkan ini perkara-perkara yang menyebabkan seorang itu terbatalnya puasanya. Dan syarat yang terakhir, saimun, iaitu menghadirkan, mengistihdharkan, menzahirkan orang tersebut itu sebagai berpuasa. Akan tetapi setengah daripada ulama mengatakan rukun ketiga ini tak susah nak menzahirkan, sebab apabila kita berpuasa, tidak seperti macam kita solat. Orang yang solat kita nampak macam mana orang tu solat. Apabila dia rukuk, dia sujud, dia beri salam, kita nampak bagaimana hayatus solat, keadaan dia solat. Akan tetapi orang berpuasa ini, nak kata orang puasa ataupun tidak, payah. Kadang-kadang nampak je tak makan, sedangkan dia tidak berpuasa. Sebab puasa ini Allah yang menghisap kita. Allah sendiri akan menghisap keadaan kita berpuasa. Seterusnya kita masuk kepada fasa yang seterusnya. Faslun yajibu ma'al qada'i lis-sawmil kaffaratul uzma wat ta'ziru. Ala man afsada sawmahu fi ramadana yawman kamilan bijima'in tammin آثم به للصوم ويجب مع القضاء الإمساك للصوم في ستة مواضع. الأول في رمضان لا في غيره على متعد بفطره. والثاني على تارك النية ليلا في الفرض.
والثالث على من تسحر ظانا بقاء الليل فبان خلافه. والرابع على من أفطر ظن الغروب فبان خلافه أيضا. والخامس على من بان له يوم 30 شعبان أنه من رمضان. والسادس على من سبقه ماء المبالغة من مضمضة واستنشاق. Fasal ini menerangkan siapakah yang apabila dia berbuka puasa berdosa. Di sini membincangkan, disebut sini ada dua jenis. Yang pertama, diwajibkan qada. Siapakah orang diwajibkan ke atasnya qada? Yang pertama, diwajibkan ke atas seorang itu qada orang yang membatalkan puasa dia dengan jima', dengan secara sengaja. Berjima' dengan secara sengaja, dia dalam membuka, dia membatalkan puasa dalam keadaan berdosa. Satu. Dan diwajibkan ke atasnya kafaratul uzma. Apakah yang dimasukkan kafaratul uzma? Yang mana dimasukkan adalah perkara ini adalah yang pertama, kafaratul uzma ini adalah 3 perkara. Diwajibkan ke atasnya untuk membebaskan hamba, fatahri raqabah. Kalau tidak ada hamba pada zaman sekarang, kalau tidak ada hamba, diwajibkan ke atasnya siyamu syahraini mutatabi'in, puasa 2 bulan berturut-turut. Jika contohnya dia berjima' dengan isterinya, melakukan hubungan dengan isterinya, diwajib dalam bulan puasa dan pada siang hari, diwajibkan ke atasnya untuk membayar kafarah, menebuskan dosa dia dengan kafarah, sama ada membebaskan hamba. Kalau zaman sekarang tidak membebaskan hamba, diwajibkan ke atasnya untuk berpuasa 2 bulan berturut-turut. Maksudnya apabila dia berpuasa, contohnya bermula puasa bulan Januari dan Februari, tidak boleh ada di antara salah satu hari itu selam. Kalau selam, diwajibkan ke atasnya untuk mula balik 2 bulan dengan berturut-turut. Kalau dia tidak mampu, diwajibkan ke atasnya untuk it'amu sittina miskina, untuk memberi makan 60 orang miskin dalam kadar satu orang itu dalam satu mud. Satu mud ini lebih kurang dalam 510 gram, itu setengah kilo lebih kurang. Untuk seorang miskin memberi satu qudul balad, iaitu makanan asasi. Contoh memberi makanan seorang, contohnya kalau kita memberi makan orang miskin ni, contohnya sekarang ni makan tengah hari contohnya RM15 contohnya, ataupun RM10, darablah dengan 60, iaitu RM600. Ini tidak boleh takhir, bukan wujub takhir ini. Kalau kita tak mampu untuk membebaskan hamba, sekarang sudah tidak ada hamba, diwajibkan ke atas orang tersebut, jika dia mampu sihat, untuk berpuasa 2 bulan, iaitu 60 hari berturut-turut. 2 bulan berturut-turut. Bukan bermaksudnya di sini orang yang boleh dipilih sama ada memberi makanan orang miskin ataupun berpuasa 2 bulan berturut-turut. Kalau tidak mampu untuk berpuasa di bulan berturut-turut, contohnya dalam keadaan musafir ataupun dalam keadaan sakit, diwajibkan ke atasnya untuk memberi makan 60 orang, iaitu dengan setiap orang 1 mud, iaitu 510 gram, mengikut qutul balad, iaitu makanan asasi negeri kita lah. Kalau kita takdirkanlah 510 gram tu berapa harga beras sekarang, tapi kita takdirkan harga makanan lah, makanan tengah hari berapa, sekarang RM10 atau RM15 dan sebagainya. Ini orang yang melakukan jima' dengan isterinya, orang yang melakukan jima'. Kalau orang yang dijima' secara dipaksa, puasanya tidak terbatal. Orang yang melakukan jima' yang membatalnya puasa dan dia berdosa, diwajibkan ke atasnya kafaratul uzma. Yang pertama,
membebaskan hamba ataupun puasa 2 bulan berturut-turut, ataupun memberi makanan 60 orang miskin, dan ke atasnya at-ta'zir, iaitu hukuman yang telah diletakkan oleh pemimpin tersebut ataupun negara. Contohnya, kalaulah negara tersebut meletakkan orang yang melakukan jima' pada siang hari dengan isterinya, ditangkap, dipenjara 10 hari contohnya, ambillah dia masuk penjara, dan masa sama dikenakan kafaratul uzma. 2 perkara di sini. Sebab at-ta'zir ni hukuman yang dikenakan oleh negara ataupun satu masyarakat ataupun komuniti ataupun pihak yang memerintah. Seterusnya, diwajibkan juga kumpulan yang kedua untuk berqada puasanya tanpa kafarah, iaitu qada dan tanpa ta'zir. Yang pertama ada 6 jenis. Yang pertama, fi Ramadan, orang yang berpuasa dalam bulan Ramadan yang sengaja untuk berbuka puasa dengan sengaja, untuk buka puasa dengan sengaja. Di sini ada satu permasalahan. Ditanyakan contoh seorang tersebut, jika dalam mazhab Syafi'i, jika orang berbuka puasa dengan sengaja, maka diwajibkan ke atasnya qada puasa. Jika seorang tersebut dia berpuasa, dia buka puasa dengan sengaja, lepas tu dia melakukan hubungan dengan isterinya, sebab yang membatalkan puasa adakah dianggap dengan sebab pertama ataupun sebab kedua? Di sini dianggapkan bukan untuk, kadang-kadang ada setengah orang dia nak tahayul. Dia kata aku batal puasa, sebabkan aku batal puasa aku buka puasa, jadi dibolehkan ala-ala batal puasa aku berjimaklah dengan isteri aku, contohnya melakukan hubungan. Di sini dia tetap juga berdosa dan diwajibkan ke atasnya kafarah dan ta'zir. Walaupun sebab yang membatalkan puasa awalnya adalah membuka puasa dengan sengaja yang menyebabkan dia qada saja. Tak. Walaupun ini adalah tahayul, tidak boleh dikira dengan sebab dengan jima' lagi juga. Dan kedua, ala tarikin niyyati lailan fil fardhi, orang yang meninggalkan niat diwajibkan ke atasnya untuk qada pada malam hari. Sebab itulah disebutkan tadi ke atas kita untuk mentaklid mazhab Imam Malik yang membolehkan untuk kita berniat untuk 1 bulan. Moga-moga supaya kalaulah kita lupa, tidak perlu untuk kita mengqadakan puasa kita. Dan seterusnya, ala man tasahhara dhannan baqa al-laili fabana khilaf, orang yang bersahur, tengok bangun pagi sahur, makan dan sebagainya, tunggu dah 2 jam, kenapa tak azan lagi? Buka tirai, tengok dah terang, lupa tengok jam, rupanya bangun pukul 8, ingatkan masih waktu sahur lagi, rupa-rupanya dah pukul 10 bersahur, maka batallah puasanya, batallah puasanya tersebut, maka diwajibkan ke atasnya untuk qada puasanya tersebut. Adakah apabila dia tidak berpuasa, di sini dibolehkan untuk dia makan, seeloknya ke atasnya untuk imsak, tahan juga berpuasa, menghormati bulan puasa tersebut. Begitu juga ala man aftara dhanna al-ghuruba fabana khilaf, dengar azan, terus makan, rupanya azan di Sabah, masih lagi pukul 6. Ni di atas orang tersebut untuk mengqada puasanya. Dan yang kelima, al-khamisu ala man bana lahu yawm 30 Sya'ban annahu min Ramadan. Diingatkan esok bulan ini berpuasa dengan sempurnanya 30 Sya'ban. Diingatkan, jadi keesokan harinya dia tak dengar pengiklanan, tak ada syahid, tak ada saksi yang datang kepadanya, tak dengar radio dan sebagainya, diingatkan bulan ni, maka dia silap dengar ke, tidak dengar berita ke, ataupun dia baca berita dalam internet, search Google pada tahun lepas contohnya, sempurna 30 Sya'ban. Oleh demikian, dia masih lagi tidak berpuasa. Rupa-rupanya hari yang dia berbuka tersebut adalah hari pada 1 Ramadan, maka diwajibkan ke atasnya untuk
mengqada puasanya tersebut. Dan yang terakhir, ala man sabaqahu ma'ul mubalaghah min madmadatin wastinsyaqin, dan orang yang mubalaghah apabila dia kumur sangat sampailah masuk dalam jauh. Sebab itulah apabila kita berpuasa disunatkan ke atasnya bila nak kumur untuk membasuh hidung kita hanya setakat sekali sahaja. Dan dimakruhkan ke atas kita untuk kita mandi ataupun kita berus gigi selepas zawal, selepas setengah hari apabila dalam bulan puasa. Takut untuk apabila kita mungkin dapat memasukkan air tersebut dalam mulut kita, dapat membatalkan kita punya puasa. Seterusnya kita masuk kepada fasa yang seterusnya. Faslun yabtulu as-sawmu biriddatin wa haidin wa nifasin wa wiladatin wa jununin walau lahzatan wa bi'irma'in wa sukrin ta'adda bihima in amma jami'an nahari. Pembahasan ini membahaskan tentang perkara-perkara yang dapat membatalkan puasa. Perkara-perkara yang dapat membatalkan puasa. Yang pertama biriddatin, iaitu ar-riddah, iaitu qat'ul Islam, memutuskan Islam. Memutuskan Islam bila orang tu menghilangkan bahawa dia tidak sudah keluar daripada Islam, maka terbatallah puasa. Akan tapi diwajibkan, hukumnya dia masih lagi dipertanggungjawabkan ke atasnya puasa. Akan tapi terbatalnya puasanya pada waktu tersebut apabila dia menghilangkan Islam. Dia ditaklifkan, dipertanggungjawabkan atas puasa, tapi puasanya batal. Bagaimana? Diwajibkan ke atasnya untuk mengucap balik, untuk mensahkan dia punya puasa. Akan tapi khitab, pertanggungjawaban dia itu masih lagi diwajibkan. Akan tapi puasanya terbatal apabila dia telah mengucap, telah keluar daripada Islam, wal'iyadu billah. Dan yang kedua, wa haidin wa nifasin. Haid dan nifas walau lahzah, walaupun keluar sikit-sikit darah, haid ataupun nifas, dan terbatallah puasa seorang perempuan tersebut. Dan seterusnya warabi'uha alwiladatu, iaitu dengan beranak. Walaupun perempuan tersebut ada, oleh yang demikian bukanlah kita kata oh kita perempuan batalnya puasa disebabkan orang haid dan nifas ni ada darah. Walaupun orang perempuan lahir tak keluar darah sekalipun, diwajibkan ke atas, maka terbatallah puasanya. Maksudnya di sini bukan ibrahnya, bukan dia punya maksudnya di sini adalah dengan darah di sini. Perempuan yang beranak, yang melahirkan anak, maka terbatallah puasanya walaupun beranak tersebut tidak keluar darah contohnya. Kalau tidak keluar darah dengan makna dia beranakkan, melahirkan anak, terbatallah puasanya. Dan seterusnya al-junun, iaitu yang kelima, iaitu al-junun, iaitu gila. Apabila seorang tu betul bila tengah hari contohnya jadi gila, maka terbatallah puasanya. Maka apabila dia dah elok balik contohnya, tak jadi gila, jadi sawan contohnya, maka diwajibkan ke atasnya untuk mengqada puasa tersebut. Dan perkara yang keenam dan yang ketujuh yang menyebabkan terbatalnya puasa adalah al-ighma, iaitu pingsan, was-sukru, iaitu mabuk, in ta'adda bihima wa amma jami'an nahari fala fitra bima lam yata'adda bihi minhuma wa in amma jami'an nahar. Di sini disyaratkan orang yang pingsan, orang yang mabuk, jika dia menyebabkan dirinya pingsan. Contohlah dia mabuk, dia contohnya mengambil satu, menyeduh contohnya ubat contohnya, ataupun menghidu ubat yang menyebabkan dia mabuk contohnya. Menyeduh menghidu ubat ataupun menyebabkan dia pingsan contohnya dengan sengaja, maka ini menyebabkan terbatalnya puasa. Jika fala fitra bima lam yata'adda bihi minhuma, jangan tidak terbatalnya puasa jika perkara tersebut bukanlah dengan sengaja.
Contohnya pengsan. Mungkin panas sangat pengsan. Terlalu panas, contohnya hari puasa, terlalu panas, mungkin metabolisme badan kita masih lagi tak okey, 1 tahun tak pernah ada puasa, tak pernah perai untuk ada puasa. Hari pertama puasa kita pening, rasa pening, metabolisme tidak seimbang, maka pengsan dalam waktu sejam. Bukan dalam keadaan kita sengaja memengsankan diri kita, maka pengsan tersebut tidak membatalkan puasa. Dan di sini disebutkan lagi, ditambahkan lagi oleh syarah yang mensyarahkan kitab Safinatun Najah ini, beberapa perkara yang dapat membatalkan puasa. Yang pertama, wusulu ainin munfidin maftuhin ilal jawf. Perkara yang dapat membatalkan puasa lagi adalah memasukkan satu perkara dalam rongga kita, dapat membatalkan puasa. Wal istiqa'ah, kita masukkan tangan kita untuk muntah, buat-buat nak bagi muntah, jika dapat membatalkan puasa. Wa inzalul mani bimubasharatin bisyahwatin, dan menginzalkan, mengeluarkan air mani, sama ada lelaki dan perempuan, dia pada waktu tengah hari, waktu siang hari, dapat membatalkan puasa dengan sengaja. Kalau tidak sengaja, tidak ada masalah. Contoh tidur di tengah hari, keluar air mani, tidak batalkan puasa, tidak batalkan puasa. Perkara ini tidak batal. Tapi dengan syarat, dengan sengaja. Kalau kita sengaja untuk mengeluarkan air mani, maka terbatallah puasa kita. Kalau kita mimpi tengah hari, contohnya tidur, contohnya bangun subuh, sahur, kita sahur, bangun subuh, solat awal, balik solat subuh, kita tidur, bangun, keluar air mani, batal puasa ke tak? Tidak batal, bukan dengan sengaja. Kalau dengan sengaja, maka terbatallah kita punya puasa. Wal wad'u fil farji, dan melakukan hubungan di antara lelaki dan perempuan, itu dapat membatalkan puasa. Seterusnya kita masuk kepada perkara-perkara yang diwajibkan ke atas seorang itu untuk membuka puasa. Hukum-hukum untuk membuka puasa ada banyak 3. Kita akan baca sama-sama. Faslun. Al-iftaru fi Ramadana 4 anwa'in. Wajibun kama fil haidi wan nufasa'i, wa jaizun kama fil musafiri wal maridi, wala kama fil majnuni, wa muharramun kaman akhara qada'a ramadana ma'a tamakkunihi hatta daqa al-waqtu anhu. Di sini hukum membuka puasa untuk membatalkan puasa ada 4 hukum. Yang pertama wajib, dan yang kedua dibolehkan untuk kita membuka puasa, dan hukum yang ketiga tidak wajib dan tidak dibolehkan, tidak dijawazkan, dan yang keempat adalah haram untuk kita berbuka puasa. Yang pertama disebut sini wajib ke atas kama fil haidi wan nufasa, diwajibkan ke atas perempuan tersebut untuk berbuka di dalam bulan puasa. Maksudnya di sini bukanlah maksudnya tidak berbuka, walaisal murad annahu yajibu 'alaiha ta'atil muftir. Bukanlah maksudnya berbuka maksudnya diwajibkan ke atas mereka untuk makan. Akan tapi bal annahu yahrumu 'alaihim al-imsaku biqasdis shaum. Tidak dibolehkan ke atas mereka untuk menahan lapar dengan niat untuk berpuasa. Menahan lapar dengan niat berpuasa ni tak boleh. Kalau contohnya mereka orang yang ada haid dan nifas, mereka juga nak menahan lapar, tapi bukan niat berpuasa, tidak ada masalah. Dipanggil juga berbuka di sini. Bukanlah maksudnya diwajibkan ke atas mereka berbuka maka kena makan, tak. Maksudnya mereka ke atas mereka tidak boleh untuk menahan lapar dengan niat untuk berpuasa. Ini yang dimaksudkan di sini. Sebenarnya wajaizun, dibolehkan ke atas orang itu untuk berbuka, iaitu pada orang yang bermusafir. Faman kana minkum wa man kana maridan aw ala safarin.
fa'iddatun min ayyamin ukhra. Barang siapa yang dalam keadaan marid, dalam keadaan sakit, atau ala safarin, dalam keadaan musafir, dibolehkan ke atas mereka untuk berbuka puasa, dan dibolehkan ke atas mereka untuk berpuasa, tidak ada masalah. Jaiz ini diboleh dan bolehkan untuk mereka berpuasa, dan boleh untuk mereka untuk berbuka puasa. Wala dan tidak dibolehkan, dan bukanlah hukum, dan hukum yang ketiga tidak wajib dan tidak juga dibolehkan kepada orang yang majnun, orang yang gila. Orang yang gila ini tidak diwajibkan ke atas mereka untuk berbuka, dan tidak dibolehkan ke atas mereka berbuka. Tidak ada hukum. Tidak ada hukum ke atas orang gila. Dia nak buka pun tak apa, tidak diwajibkan dan tidak diharuskan. Ini adalah orang yang gila. Dan hukum yang keempat, muharramun, diharamkan ke atas orang tersebut jika diharamkan ke atas orang tersebut untuk berbuka puasa, ialah pada orang yang man akhara qada. Bagi contohnya, selalunya perkara ini berlaku kepada perempuan lah. Perempuan yang ketika mana berlaku ke atas mereka haid selalunya ataupun nifas. Contohnya keluar dalam 7 hari, lupa nak qada puasa. Lupa nak qada puasa pada tahun lepas, sampailah tahun ini. Tinggal lagi contohnya 7 hari akhir Syaban, masih lagi lupa nak qada pada hari tersebut. Pada 7 hari tersebut diharamkan ke atas mereka untuk berbuka puasa, diwajibkan ke atas mereka untuk qada puasa yang tertinggal pada tahun lepas. Jika mereka, perempuan tersebut yang tidak qada lagi, ini Antun nak perlu tahu. Contohnya puasa tahun lepas masih lagi tak qada lagi. Contoh tahun ini dah masuk bulan puasa masih lagi tak qada lagi, diwajibkan ke atas Antuna semua untuk setiap puasa yang kita tinggal sehingga dah masuk bulan puasa, setiap daripada hari tersebut kena kita membayar fidyah. Setiap hari itu membayar fidyah dengan memberi makan seorang miskin. Fidyah tu dengan satu mud lah, dengan berat 510 gram, ataupun kita bagilah yang sedekah RM15 pada setiap seorang. Satu hari satu fidyah. Satu hari satu fidyah. Inilah disebutkan tadi, man akhara qada'a, barang siapa yang telah mengakhirkan qada' Ramadan ma'a tamakkunihi, dengan keadaan dia mampu untuk mengqada', hatta daqal waqtu anhu, sehinggalah dia mampu tapi dia tidak mengqada', sehinggalah waktu terakhir daripada nak masuk bulan puasa dia masih lagi tak qada', maka diwajibkan ke atas dia untuk tidak berbuka, diwajibkan ke atasnya untuk diwajibkan ke atasnya untuk berpuasa. Oleh yang demikian, apabila disebutkan tamakkun di sini, itaqah iaitu berkemampuan, tidak diwajibkan ke atas orang tersebut yang tidak mampu. Contohnya perempuan pada tahun lepas, contohnya dia sakit, sampailah tahun ni puasa, sampailah tahun ni contohnya dia sakit pada 10 terakhir Ramadan, puasa 20 terakhir contohnya, 10 terakhir dia sakit, sampailah puasa tahun ni, bulan puasa tahun ni dia masih lagi sakit. Waktu tu dibolehkan ke atas dia untuk berbuka lah, sebab dia masih dalam keadaan sakit. Akan tapi disebutkan sini tamakkun, maksudnya dia mampu. Di sini orang yang sakit tidak mampu. Ataupun orang tersebut dia dalam keadaan bermusafir. Pada tahun lepas dia ada 5 hari kena qada. Sepanjang tahun dia bermusafir traveller sepanjang tahun, maka tidak diwajibkan ke atasnya pada hari terakhir itu untuk berpuasa, sebab dia masih lagi ada padanya illah. Adakah contohnya saya perlu untuk qada, saya tertinggal dalam bulan puasa contohnya 2 hari, adakah 6 daripada Syawal tersebut saya nak berpuasa, nak puasa ganti kan? Adakah dalam daripada 6 Syawal tersebut boleh saya puasa qada? Di situ boleh kita dapat dulu. Contohnya seorang perempuan, contohnya dia ada 7 hari yang dia perlu ganti.
Contohnya hari kedua daripada Syawal tersebut kita puasa, kita niat qada dan kita niat dalam masa sama sitah, 6 hari daripada Syawal kita dapat pahala qada dan kita dapat pahala 6 daripada Syawal. Seeloknya kita kumpullah pada 6 Syawal tersebut, kita dapat 2 pahala. Yang pertama kita dapat 2 pahala qada dan yang kedua kita dapat pahala 6 Syawal. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, man shama ramadhana fa atba'ahu sittan min asy-syawal faka'annahu shama dahra. Barang siapa yang puasa bulan Ramadan dan dia mengikutkan puasanya 6 daripada bulan Syawal, maka seperti ganjarannya berpuasa 1 tahun. Ka'annahu shama dahra, seperti mana dia berpuasa 1 tahun. Jadi barang siapa yang contohnya perempuan yang ada qada, maka qadalah 6 Syawal, kita dapat 2 pahala. Seterusnya kita akan membincangkan tentang pembahagian orang yang berbuka puasa, apakah perlu yang dibuat. Ada setengah daripada orang yang berbuka puasa dia perlu untuk qada saja, ada setengah daripada orang ke atasnya untuk qada dan bayar fidyah, ke atasnya setengah orang perlu untuk fidyah saja. Wa aqsamul iftari arba'atun aidan. Awwaluha ma yalzamu fihi al-qada'u wal fidyatu wa huwa ithnani. Al-awwal al-iftaru li khawfin ala ghayrihi, والثاني الإفطار مع تأخير قضاء مع إمكانه حتى يأتي رمضان آخر. والثانيها ما يلزم فيه القضاء دون الفدية وهو يكثر كمغمى عليه. وثالثها ما يلزم فيه الفدية دون القضاء وهو شيخ كبير. ورابعها لا ولا وهو المجنون الذي لم يتعدى bijununihi. Pembahasan ini membahaskan tentang apa yang diperlukan ke atas orang tu jika dia berbuka. Jika orang yang iftar, orang yang berbuka puasa di dalam bulan Ramadan, apakah yang perlu orang tersebut melakukan? Di sini kita boleh buat perteminda ataupun kita nak mudah faham. Dia ada 4 perkara. Yang pertama, awwaluha ma yalzamu fihi al-qada' wa fidyah. Orang pertama ni yang apabila dia berbuka dalam bulan puasa, ke atasnya untuk qada', iaitu masuk qada' ni menggantikan puasa, wal fidyah, dimaksudkan fidyah di sini adalah memberi makan seorang miskin dalam satu kuantiti mud. Mud ni 510 gram makanan asasi negara tersebut. Yang diwajibkan ke atas seorang ini apabila membuka puasa dalam bulan Ramadan, yang diwajibkan ke atas ini qada' dan fidyah. Dua-dua perkara ini ada 2 jenis orang. Yang pertama, iftaru li khaufin ala ghairihi. Dia berbuka puasa sebab dia takut ke atas orang lain. Contohnya ibu, seorang ibu dia berbuka puasa disebab dia takut ke atas babynya. Kalau dia tak minum air, kalau dia tak minum susu, contohnya babynya takkan produce susu, contohnya babynya akan sakit dan sebagainya, akan ada penyakit. Takut ke atas babynya, bukan takut ke atas dia. Dia okey kalau dia puasa, tapi takut ke atas babynya, dia berbuka. Oleh yang demikian, ibu tersebut diwajibkan ke atasnya yang pertama qada' dan diwajibkan ke atasnya fidyah. Diwajibkan ke atasnya fidyah. Itu kes pertama. Berbeza dengan seorang ibu, dia takut ke atas dirinya dan dia takut ke atas babynya. Seorang ibu kalau dia tidak berbuka, maka diri dia akan sakit.
Dia takut ke atas dirinya. Bila dia tak berbuka, dia akan sakit, dan baby dia pun sakit. Takut ke atas dirinya dan takut ke atas dan orang lain, diwajibkan ke atasnya qada saja tanpa fidyah. Ini hukumnya berbeza. Kita kena bezakan. Orang sebab apa di sini sebut khaufun li ghairi, li khaufun ala ghairi, takut ke atas orang lain. Contoh, kita tengok arnab contohnya tenggelam dalam sungai. Kita pun nak selamat arnab ni. Ataupun kucing kita tenggelam dalam sungai, kita pun terjun sungai. Kita pun berenang selamatkan kucing. Air masuk dalam, kita tertelan air contohnya, maka terbatallah puasa kita. Diwajibkan ke atas kita pada waktu tersebut untuk qada, dan diwajibkan ke atas kita untuk fidyah, untuk menyelamatkan takut kepada orang lain. Takutkan kepada orang lain. Dan juga seperti juga orang yang ka iftaril hamil, seperti mana membuka puasa perempuan yang hamil. Perempuan yang hamil contohnya orang tengah mengandung. Kadang-kadang perempuan yang mengandung ni tak ada masalah jika dia berpuasa, akan tapi dia takut kepada babynya tak cukup zat dan sebagainya, dan doktor pesan untuk makan sekian, maka diwajibkan ke atasnya untuk berbuka puasa, bukan takut ke atas dirinya. Kalau dah benda tersebut takut ke atas orang lain, ke atas babynya, diwajibkan ke atasnya untuk berbuka, di atasnya qada dan bayar fidyah. Akan tapi kalau takut kepada dua-dua dirinya, ke atasnya untuk qada saja tanpa fidyah. Dan juga disebutkan di sini yang kedua adalah, ini ada dua jenis. Orang yang kena bayar fidyah dan qada ada dua jenis. Yang pertama takut kepada orang lain, dan yang kedua iftaru ma'a ta'khiri qada'in ma'a imkani hatta ya'ti Ramadan akhar. Ini orang yang dia perlu ke atasnya qada. Contohnya perempuan ke atasnya untuk qada 7 hari, dia tak puasa. Lepas tu masuk puasa tahun ni contohnya, tahun lepas, puasa sesi lepas, dia ada hutang 7 hari. Tahun ni masih lagi berhutang, masuk bulan Ramadan tadi masih lagi tak qada. 7 hari tersebut diwajibkan ke atasnya pada setiap hari membayar. Dia kena qada puasa tersebut yang berbaki, dan hari tersebut diwajibkan ke atasnya untuk fidyah yang masih lagi berbaki. Kalau tahun tersebut dia masih lagi tidak, contohnya masuk tahun ni dah masuk bulan, hari ni bulan puasa, diwajibkan ke atasnya untuk fidyah 7 hari tersebut. Tapi kalau tahun tu, bulan tu dia masih lagi haid, datang haid 7 hari contohnya, haid yang kali itu tidak perlulah untuk bayar fidyah, dia diwajibkan ke atas qada sahaja. Dan seterusnya, yang kedua, jenis yang kedua, iftaru ma yalzamu fihi qada'u duna fidyah. Diwajibkan ke atas orang tu qada saja tanpa fidyah. Wa huwa yakthur, iaitu banyak benda ini, ka mughma alaih, orang yang pingsan dengan sengajanya. Dan juga disebutkan sini الثاني مع الإفطار مع تاريخ الثاني ما يلزم بسبب القضاء دون الفدية وهو كثيرا كإفطار مغمى عليه والناس للنية. Dan orang yang puasa dia lupa nak niat, diwajibkan ke atasnya qada tanpa fidyah. Wal mutaaddi bi fitrihi bi ghairi jima'in, orang yang buka puasa dengan sengaja tanpa jima', ke atasnya untuk qada tanpa fidyah. Kan tapi orang buka puasa, jika dia jima' dengan sebab jima' ataupun melakukan hubungan, ke atasnya bukan qada dan fidyah, ke atasnya kafarah terus, kafarah uzma. Ke atas bukan qada dan fidyah, ke atasnya kafarah uzma, seperti yang telah disebutkan tadi. Adapun yang ketiga, wa thalithuha, ke atas seorang yang perlu ke atasnya ma yalzamu fihi fidyah dunal qada, ke atasnya fidyah tanpa qada. Wa huwa syaikhun kabir, iaitu ke atasnya orang yang tua. Orang yang tua yang tidak mampu sudah berpuasa,
tidak mampu untuk berpuasa, yang sakit apabila dia berpuasa dan menyebabkan darurat, darurat ke atas dirinya, ke atasnya untuk membayar fidyah tanpa qada puasa tersebut. Warabi'uha, ada pun yang keempat, la wala, tidak ke atasnya untuk fidyah dan tidak ke atasnya untuk qada. Orang yang majnun, orang yang gila, dengan sebab dia gila ni, gila secara sendiri, bukanlah dia gila disebabkan, contoh dia ambil dadah menyebabkan dia gila, kat situ diwajibkan ke atasnya bayar fidyah. Kat tu diwajibkan ke atasnya bayar fidyah. Seterusnya kita masuk kepada fasal yang seterusnya, faslun alladhi yufattiru mimma yasilu ila al-jawfi sab'atu afradin. Ma yasilu ila al-jawfi binisyan aw jahlin aw ikrahin wa bijarayani riqin bima baina asnanihi wa qad ajaza an majjihi li'udhrihi wa ma wasala ila al-jawfi wa kana ghubara tariqin wa ma wasala ilayhi wa kana gharbalata daqiqin aw dhubaban ta'iran aw nahwahu. Perkara ini perkara alladhi la yufattiru mimma yasilu il jawf. Ini perkara-perkara yang tidak membatalkan puasa yang masuk kepada rongga. Tadi dia menyebutkan apa yang masuk kepada rongga membatalkan puasa. Maksudnya di sini ada setengah daripada ni pengecualian. Setiap ada perkara di antara perkara-perkara yang membatalkan puasa, perkara yang masuk kepada rongga kita. Rongga seperti mana sedia maklumlah, rongga hidung, telinga, mulut dan sebagainya. Ada perkara-perkara yang masuk kepada rongga tidak membatalkan puasa. Seolah-olah 7 perkara ini adalah pengecualian yang tidak membatalkan puasa, perkara yang masuk dalam rongga kita. Yang mana yang pertama, ma yasilu ilal jawfi binisyan, apa yang masuk dalam rongga dalam keadaan lupa. Contohnya pergi terminum air, contohnya lupa masuk dalam rongga, maka tidak batal kita punya puasa. Au jahlin, ataupun masuk dalam rongga dalam keadaan kita tak tahu, oh puasa ni tidak boleh untuk, contohnya kita korek tak hidung banyak sangat ke, korek tak telinga ke banyak sangat ke, masuk dalam rongga tak tahu, ma'al uzri bi an qaruba ahduhu bil Islam. Contohnya baru masuk Islam, dia tak tahu. Maksudnya dia masuk Islam, dia tak tahu memasukkan benda dalam rongga, dia tak tahu dapat membatalkan puasa. Dia buat benda tersebut, perkara tersebut tidak membatalkan puasanya. Au nasha'a bi mahallin ba'idin 'anil ulama, ataupun dia hidup jauh daripada tempat yang jauh daripada ulama. Contoh orang-orang mengajar nak mengatakan apa yang masuk daripada rongga itu dapat membatalkan puasa, tidak ada masalah, tidak membatalkan puasa. Wathalisu wa ma wasala ilaihi bil ikrah. Yang ketiga, apa yang masuk kepada rongganya dalam keadaan terpaksa. Contoh budak-budak ataupun kita saja duk bergelak dengan adik kita, contoh gelak-gelak main minum air dalam tengah hari. Minum air, kumur-kumur tertelan. Ataupun orang bergelak-gelak, adik orang tuang air dalam mulut kita, contohnya tertelan. Oleh yang demikian kita dipaksa benda tersebut, tidak membatalkan puasa. Ataupun contohnya kita ditangkap, contohnya orang suruh kita buka puasa. Kalau tak buka puasa kita dibunuh, contohnya. Kalau kita pun makan, maka makanan tersebut kita dapat bonus lah. Puasa kita tidak terbatal, puasa kita tidak batal sebab kita dipaksa, bukan dalam keadaan sengaja. Warabi'u ma wasala ilaihi bi jarayanir riqi bima baina asnanihi ma'al azzi an majjihi. Contohnya
Maksud di sini air liur yang berkumpul di depan mulut kita sebut. Contohnya kita berpuasa lama, kadang-kadang air liur putih di depan, kadang-kadang benda tersebut tidak membatalkan juga puasa kita. Dan benda yang kelima, ma wasala ilaihi wa kana ghubara tariqin. Contohnya masuk dalam rongga-rongga kita habuk-habuk daripada luar. Contohnya habuk-habuk daripada luar, contohnya masuk dalam rongga kita. Contohnya perkara ini juga tidak dapat membatalkan puasa. Dan yang keenam, ma wasala ilaihi, yang masuk dalam rongga, wa kana min gharbalatid daqiq. Contohnya gharbalat daqiq ni, contohnya tepung yang contohlah bulan puasa tengah buat karipak, contohnya kita duk main tepung, contohnya tepung baling kat, contohnya kita duk pusing-pusing baling kena kakak kita, contohnya masuk dalam rongga tersebut. Ini sebabkan benda tersebut tak membatalkan kita punya puasa. Dan juga as-sabi'u ma wasala ilaihi wa kana zubaban. Contohnya lalat masuk dalam mulut, contohnya lalat termasuk dalam mulut, contohnya nyamuk masuk dalam mulut. Kita tak sengaja benda tersebut, walaupun masuk dalam rongga. Contohnya masuk dalam rongga telinga kita, lalat masuk dalam rongga telinga, ataupun apa-apa kita nak mengeluarkan perkara tersebut, benda tu tidak membatalkan puasa. Sebab dia bukan benda yang zati, benda yang aradi. Maksud benda yang zati ni benda yang menyebabkan kita sengaja. Sebab apa? Lalat masuk dalam mulut. Siapa nak biarkan lalat masuk dalam mulut? Siapa nak biarkan nyamuk masuk dalam mulut? Siapa nak biarkan benda-benda ni masuk dalam rongga kita? Kalaulah benda ni yang aradi, benda yang luar menyebabkan terkena pada rongga kita, perkara-perkara ini tidak membatalkan puasa. Lepas tu disebutkan di sini, kita baca sama-sama, wallahu a'lamu bis-shawab. Dengan ini tamatlah matan Safinatun Najah. Dan matan ini kalau nak tahu ditambahkan oleh Imam Nawawi Al-Bantani. Dia menambah dalam bab buat haji, kerana di sini hanya membincangkan tentang bab taharah, bab solat, bab zakat dan bab puasa. Sebab bab ibadat ni sempurnanya dengan bab haji. Nas'alullahal karima bijahi nabiyihil wasimi ay yukhrijani minad dunya muslima wa walidayya wa ahibbai wa man ilayya intama wa ay yaghfira li wa lahum muqhamatin wa lamama wa sallallahu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah ibn Abdul Muttalib ibn Hashim ibn Abd Manaf Rasulillah ila kafatil khalqi Rasulil malahimi Habibillahi Al-Fatihi Al-Khatimi wa alihi wa sahbihi ajma'ina walhamdulillahi rabbil alamin. Seperti mana yang kita tahu, matan Safinatun Najah ini adalah ditulis oleh Syekh Salim bin Abdullah. Syekh Salim Abdullah ni adalah seorang alim yang bermazhab Syafi'i, berasal daripada Yaman. Walaupun beliau berasal daripada Yaman, beliau dimakamkan di Indonesia. Beliau bermakamkan di Indonesia. Oleh yang demikian, kita tengok kitab-kitab yang mula-mula dipelajari oleh masyarakat kita di Malaysia. Kita akan mengaji matan Safinatun Najah ini. Dan di sini saya sarankanlah kepada pelajar-pelajar, antum dan antuna sebagai talibul ilmi, kenalah mengaji kitab-kitab seperti matan-matan ini yang basic. Sebab contohnya matan Safinatun Najah ini hanya cukup sampai bab puasa. Kita masih lagi ada bab-bab. Kalau di sini kita naik tingkatan yang lain, kita akan naik contohnya
matan Abi Syuja'. Matan Abi Syuja', lepas pelajar yang menghabiskan Safinatun Najah, dia akan masuk kepada matan Abi Syuja', Ghayatul Taqrib, akan menghabiskan matan-matan ini, akan menghabiskan bab-bab yang lain lah, seperti bab haji, bab buyur dan sebagainya. Sebelum sekarang ni kita akan bacakan sanad, sebab sanad ini penting. Sebab apa yang telah disebutkan oleh Ibnu Mubarak, laulal isnadu laqala man syaa ma syaa. Kalaulah tidak dapatkan sanad, akan berkatalah orang yang diinginkan apa yang diinginkan, orang yang tidak berkata apa yang diinginkan. Sebab sanad pada awalnya dicetuskan oleh ulama untuk menjaga kalam Nabi SAW. Kalau kita lihat pada kurun kedua hijrah ataupun pada awal kurun akhir, kurun pertama hijrah, berkembangnya ahli-ahli bid'ah. Ahli-ahli bid'ah. Pada waktu tersebut penulisan hadis masih lagi tidak ditulis. Hadis Nabi SAW masih lagi tidak dikumpulkan. Oleh yang demikian, bagaimana kita nak tahu bahawa hadis Nabi SAW ini betul daripada orang yang tidak meletakkan hadis, tidak mereka-rekakan hadis? Sebab itulah ulama mengatakan sammu rijalakum, namakan perawi-perawi kamu. Apabila kita menamakan perawi-perawi, kita akan tahu siapakah yang meriwayatkan hadis tersebut. Kalau kita tahu ini diriwayatkan oleh ahli bid'ah, kita tahu ahli ini bukan tabid, orang ini banyak lupa, orang ini banyak kesalahan dalam ilmu hadis, kita tahu hadis dia tersebut akan jadi hadis yang lemah. Oleh yang demikian, dengan thaqafah ini, dengan culture ini, ulama terus meneruskan pengajian dalam buku-buku lain dengan adanya sanad yang seeloknya kalau kita mengaji satu matan, satu ilmu tersebut, bersampainya sanad kita kepada penulisnya. Mari kita sama-sama baca. Tolong baca sama dengan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'alana minal muslimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khatimin nabiyyin wal mursalin. Wa radhiyallahu ta'ala an alihi wa sahabatihi ajma'in. Okey, di sini saya akan baca sendiri. Amma ba'du fa inna akhana ukhtana fillahi al-ustadha aw ustadh. Nama korang antum boleh tulislah di sini sanad antum ataupun tasana. Hafizahullah ta'ala wa ra'ah wa saddada khutaya wa khutahu qad hadara wa darasa wa qara'a wa sami'a durusi wa syuruhi li kitab Safinatin Najah fi ma yajibu 'ala al-'abdi li maula. Sesungguhnya nama antum atau mana antum telah hadir dalam kelas ini dan mendengar syarahan ini, syarahan kitab Safinatun Najah fi ma yajibu 'alal 'abdi li maula. Safinatun Najah, sampan kejayaan, fi ma yajibu, dengan apa yang diwajibkan ke atas hamba, ke atas Tuhannya. Fa ajaztuhu bi sanadi li hadzal kitabil mufidi ijazatan tammatan. Saya telah mengijazahkan kepada antum dan antum semua dengan ijazah yang tammah. Katakanlah qabilal ijazah, rajian min Allah Ta'ala ay yahfaza bihadhihi ijazati sunnatul isnad. Semoga-moga dengan ijazah ni kita mewujudkan sunnah-sunnah sanad. Sebab pada zaman sekarang sanad-sanad ini sudah orang kata apa, sanad ini diambil untuk tabarruk, untuk mengambil berkat. Pada zaman dulu memang memerlukan sanad satu perkara. Sebab bila tak ada sanad, kita tak tahu daripada siapa yang mengambil. Di sini pada zaman sekarang ni, untuk kita mengaji, kita mengambil sanad untuk mengambil berkat, menunjukkan bahawa kita ini daripada siapa kita ambil benda tersebut. Dan ulama dulu, kalaulah lagi dekat sanad kita, perantaraan kita dengan musannif, dengan penulis kitab, lagilah tinggi dia punya sanad. Sebab itulah ulama-ulama dahulu, walaupun contohnya saya mengambil sanad saya daripada Ustaz Aiman Akiti, Ustaz Aiman mengambil daripada contohnya KI Zamraji, ulama-ulama dulu dia ambil daripada gurunya dan dia ambil daripada KI Zamraji yang masih lagi
hidup, kalau hidup pada zaman tersebut, untuk meninggikan mereka punya sanad. Dan wa ay yaj'alaha sababan litamassuki bimadhhab al-Syafi'i al-Muttalibi, dan jadikan sanad ini jadi sebab untuk mereka memperjuangkan mazhab Imam Syafi'i, kama ajazani wa syaikhi wa mujizi, seperti mana yang telah diijazahkan kepada saya al-Ustaz Muhammad Aiman Al-Aqiti, yang telah mengijazahkan kepada saya sanad ini adalah Ustaz Aiman Aqiti. Wa huwa awwalu man darrasani kutub al-madhhab Syafi'i fil Maghrib. Dia adalah orang yang pertama, guru yang pertama yang mengajarkan saya kitab Syafi'i. Sebab apabila saya berada di Maghrib sana, di sana mazhab rasmi sana adalah mazhab Maliki, dan saya mempelajari kitab-kitab fiqh di sana daripada Ustaz Aiman. An Kiai Al-Allamah Muhammad Zamraji Al-Syafi'i Al-Kanjani Al-Indonesi. Ustaz Aiman mengambil sanad ini daripada Kiai Zamraji, daripada Kencong, pondok Kencong di sana, adalah salah seorang daripada ulama yang hebat yang meninggal pada tahun 1999. An Musninid Dunya Abil Faid Muhammad bin Yasin Al-Fadani Al-Jawi Al-Makki Al-Syafi'i. Dan Kiai Muhammad Zamraji mengambil daripada Syekh Musnidud Dunya Syekh Yasin Fadani daripada Palembang, ulama kita daripada Palembang juga, yang meninggal pada tahun 1990. An Allamati As-Sayyid Ali bin Abdul Rahman Al-Habashi Al-Syafi'i Al-Kuwaitani, daripada Allamah Sayyid bin Ali bin Abdul Rahman Al-Syafi'i daripada Kuwait, yang meninggal pada tahun 1968. An Sayyidil Allamah Uthman bin Abdullah bin Uqail bin Umar bin Yahya Al-Syafi'i Al-Ma'ruf bi Mufti Batawi, seorang daripada Syekh Uthman bin Abdullah yang dikenali sebagai Mufti Batawi ataupun Mufti Jakarta. Sebab seperti saya sebut tadi, Syekh Salim bin Sumail ini adalah seorang ulama daripada Syria yang meninggal di Indonesia. Sebab itulah Mufti Jakarta pun mengambil daripada dia, sebab beliau meninggal di Indonesia. An muallif, daripada penulis, Syekh Allamah Salim bin Abdullah bin Sa'ad bin Abdullah bin Sumair Al-Hadrami Al-Syafi'i, yang meninggal pada tahun 1270 Hijrah. Wa usi nafsi, dan saya mewasiatkan diri saya, wal mujaz, orang yang diijazahkan, yang pertama bi taqwallah. Sebab apabila kita mengaji satu matan, satu ilmu, tidak sempurna ilmu tersebut jika kita tidak menyampaikan ilmu tersebut dengan takwa Allah Subhanahu wa taala. Sebab ilmu, kalaulah kita ada orang, kalaulah kita ada ilmu banyak pun, kalau kita tidak berakhlak, tidak bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala, kita ada satu ijazah setinggi mana pun ijazah kita, kalau kita tidak bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala, ijazah tersebut tidak memberi syafaat kepada kita. Yang mana takwa Allah itu adalah penting. Eloklah kita ada takwa pada Allah, dan kita ada kata ijazah mengumpulkan daripada dua perkara yang baik. Bitaqwallahi ta'ala fi sirri wal alan, dalam benda yang zahir ataupun yang batin. Wa kama usihi bil jiddi fi talabil ilmi, dan bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Kita pegang ijazah ni, jadikanlah satu perkara untuk kita berusaha sungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Wa alla yansani, dan tidak lupakan saya, wa masyayikhi, masyayikh dengan ada wujudnya masyayikh dengan wujudnya sanad-sanad ini, kita dapat mengaji kita ini, sanad ini sampai kepada kita. Semoga dengan pengajian ini Allah akan memberkati, Allah akan membuka pintu kefahaman pada diri kita. Kadang-kadang sebab itulah ulama mengatakan, ambillah ilmu tu daripada ulama, janganlah ambil ilmu tu daripada buku. Kalau kita ambil ilmu daripada buku, kadang-kadang kita payah nak faham. Contohnya kadang-kadang antum baca dah mengaji kitab Safinatun Najah ni, kadang-kadang kita terbaca masalah fiqh, kita rasa macam mudah je nak faham. Sebab ada padanya berkat. Wa alla yansani wa masyayikhi min salihi du'aihi, dan doakan saya dan masyayikh, para masyayikh daripada ulama Syafi'i, fi khalawati wal jalawat, pada zahirnya dan batinnya. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Dan kita sedekahkan Fatihah kepada muallif di sini, Syekh Salim
dan kita sedekahkan Fatihah kepada syarah di sini. Pada pengajian ini saya iktimadkan, saya menggunakan syarah Nailur Raja' bi syarhi Safinatun Najah yang telah ditulis oleh Said Ahmad bin Umar Asy-Syatiri. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma lakal hamdu ya man 'allama al-anbiya'a wal mursalin wa ya man 'allama al-mala'ikata al-muqarrabin wa ya man 'allama al-'ulama'a al-'amilin wa ya man 'allama al-awliya'a as-salihin. Allahumma ya mu'nisa kulli wahidin wa ya sahiba kulli faridin wa ya qariban ghayra ba'idin wa ya shahidan ghayra ghaibin wa ya ghaliban ghayra maghlubin. Salli ala Sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Qala ta'ala wa qur rabbi zidni ilma. Fallahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa dhakkirna ma nasina wahfaz 'alaina ma 'alimna. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من شر ما عملنا ومن شر ما لم نعمل. اللهم ارزقنا علما نافعا الذي يقربنا منك ويؤنس وحدتنا في قبورنا يا رب. قال تعالى ربي هب لي حكما وألحقنا بالصالحين. فاللهم إنا نستودعك ما حفظنا وتعلمنا فرده إلينا عند حاجتنا إليه ولا تنسنا إياه يا رب العالمين. جعل الله ما درسنا خالصا لوجه الكريم ونفعنا به في الحياة والممات إنه سميع قريب مجيب الدعوات. ونعوذ بالله من علم لا ينفع وقلب لا يخشع ودعاء لا يسمع ونفس لا تشبع ونفس لا تشبع. ونسأل الله بجاه النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلح فساد قلوبنا ويوفقنا لما يرضاه ويغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ووالديهم وإخواننا وأصحابنا وأحبابنا ولمن أوصانا بالدعاء ولجميع المسلمين. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تكرمنا بها بنور الفهم من الظلمات التردد والوهم وتوضح لنا ما أشكل حتى يفهم وتفتح علينا فتوح العارفين وتجعلنا من خيرة خلقك وصفوة عبادك وأحبابك وأهل طاعتك وحفظة كتابك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Akhiran saya mengucapkan ribuan terima kasih khususnya kepada Polis Unifil dan Jabatan Mufti Negeri Sembilan yang sanggup menjemput saya untuk meneruskan kelas ini, dan kepada Ustaz Musa secara khususnya, dan kepada antum semua dan antuna semua yang sedia untuk menghadiri kelas ini. Semoga Allah memberi keberkatan dengan apa yang kita lakukan. Kita tangguh majlis kita dengan tasbih kafarah wa surat al-asr. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Wallahu a'lam bis shawab.